hari ni kita nak berkenalan dengan pokok kunyit dan yang sewaktu dengannya. Kalau saya bariskan dia, tengok satu-satu jangan tengok label dulu. Okey. Serupa je. Pokok kunyit sifat dia hampir sama, iaitu mempunyai daun hijau yang berbatang panjang macam ni, berpelepah lah. Dan dia ada rhizome, pembiakan melalui akar ataupun rhizome. So this is all the pokok yang kita ingat kunyit. Okay. So saya nak kenalkan satu-satu. Ini pokok kunyit. Kita akan gunakan pokok kunyit sebagai base untuk membezakan dia dengan pokok-pokok lain. Sebab okay, rupa macam sama macam pokok kunyit. Okay, rupa hampir sama. Okay. Ni yang orang kata dia. Tengok ni. Kamu tak dengan ni? Hampir sama. Okay. Beza dia. Alamak, dah patah. Abaikan yang patah ni. You tengok seluruhnya pokok kunyit Cak Ayung berwarna hijau. Dari batang-batang bawah sampai ke atas ni semuanya hijau. Okey. Yang ini adalah temu pauh. Okey, sifat fizikal dia sama macam kunyit. Okey. Hijau tetapi nampak tak? Dia ada sedikit perbezaan. Dekat tengah pelepah ni dia warna ke merah-merahan, pinkish. Okey. So ini adalah sifat panggil apa tadi? Temu pauh. Kalau kita ambil bau dia, okey, bau daun ni koyakkan dan cium bau dia, dia hampir menyerupai buah pauh. You all tahu tak buah pauh ni apa? Penatlah membebel apa buah pauh. Buah pauh ni adalah buah pelam, buah mangga. Ada yang panggil temu mangga, temu pauh. Okey. So cium bau dia ada sedikit bau buah mangga, buah pauh. So temu pauh ni kalau kat sebelah pantai timur, tak silap saya, diorang banyak buat jeruk tau. Dia buat jeruk, dia makan ulam dengan nasi. Nampak tak beza dia? Okey, ni temu pauh yang ini kunyit. Sama tapi berbeza. Okey, next kita pergi kepada kunyit seterusnya, ala-ala kunyit. Okey, kita back to asal kita tadi, pokok kunyit masakan. Okey, seluruhnya berwarna dengan daripada bawah ni kuning lah, layu. Seluruhnya berwarna hijau dari pangkal sampai ke hujung. Okey. So ini adalah pokok kunyit masakan. Yang ini adalah temu kunci. Macam mana boleh dapat Cik Ayung tahu dia temu kunci? Kita tengok kat bawah dia ni. Nampak? Dekat pangkal pokok dia berwarna merah. Yang ini hijau. So pangkal pokok berwarna merah ni, okey, isi dia bergugur-gugur semacam kunci. Minta maaf Cik Ayung tak dapat nak korek Satgi tak ada pokok dah dijual pula kat sini. Tapi benda ni banyak orang guna sebagai ulam dan ia juga sebagai salah satu ramuan jamu. Okey, tengok sama sama macam pokok kunyit. Okey, tapi pangkal dia berwarna merah. Okey, so ini adalah temu kunci. Kalau orang cari kat pasar-pasar banyak tanya nak temu kunci, ada temu kunci. Okey, tapi isi dia lah. Pokok dia kena cari kita orang. Okey, sekejap. Next kita berkenalan dengan pokok. Okey ni. Ini ala-ala premium lah, pokok-pokok premium. Tapi premium kat Cik Ayung pun baru RM16. Kan? Okey. Ni pokok kunyit. Again ni pokok kunyit, kan? Seluruhnya berwarna hijau. Tengok daun dia. Okey. So kita bezakan dengan yang ini. Daun dia. Dia punya corak daun lebih terserlah. Okey, ni pokok pepijat. Pokok pepijat sifat fizikal hampir sama, cuma corak daun dia lebih terserlak. Kan? Urat-urat dia lebih nampak. Daun dia lebih sedikit keras berbanding kunyit. Okey. And then ada satu lagi kita boleh cuba guna benda-benda pokok ni, guna deria. Okey. Okey, kita koyak daun dia. Kalau korang orang kampung, jangan kata orang kampung lah, sekarang kat bandar pun dah banyak tilam yang ada pepijat.
So pepijat ni adalah bau yang sinonim dengan pokok ni. Okey. So pepijat ni adalah, selalu tu pepijat binatang yang kita tilam kan. So ini adalah pokok pepijat sebab bau dia menyerupai 100% bau pepijat yang dekat tilam. Tetapi kau mesti pelik, kenapa pepijat yang kat tilam yang busuk tu korang ambil masuk dalam masakan? Sebab korang tahu tak, bila korang ambil ni, gigit daun ni, gigit. Cak Ayung kalau pokok dekat laman kita orang, kita garanti tak ada racun. So korang boleh gigit. Dan korang akan rasa manisnya daun pepijat ni. Ala-ala korang rasa makan stevia, ada manis, cuma dia ada bau. Tapi bau dia ni, bila aroma daripada pepijat ni korang campurkan dengan tempoyak, Masya Allah, sedap. Okey, so dia akan jadi satu ramuan masakan yang sangat istimewa. Tempoyak tu manis, masam kan, campur dengan ikan patin tu macam sedikit hanyir. So campurkan dengan daun ni, dengan isi rhizome ni, Masya Allah, sangat sedap. Sebab mula-mula Cik Ayung ni, alah itu masakan, cuma kata apa, alah ini masakan orang sebelah sana. Dan bila ada customer yang datang sejauh daripada Batu Pahat, setiap bulan mengambil 3 hingga 5 polybag pokok ni, dan ada yang minta dipostkan ke Shah Alam dan ke Pulau Pinang. Rupa-rupanya dia orang adalah peniaga patin tempoyak. Dia orang yang berkongsi khasiat pokok ni. Okey, khasiat daun pepijat atau cemomok atau kesing ni. Okey, one more thing, lawan pada lauk pepijat ni, lauk sambal tempoyak, gulai tempoyak daun cemomok ni, ialah isi dia ni, rhizome dia ni, korang boleh ambil tumbuk dengan cili jadi sambal tempoyak. Kau makan nasi putih, gulai tempoyak dengan sambal pepijat, memang tak ingat dunia. Janganlah mak mentua lalu belakang, kesian dia kita tak nampak. Okay, so ini adalah pokok pepijat kesing atau cemomok. Again, kita tengok daun dia sama, tapi tengok dia lebih jelas lah dia punya corak tu, kan. Yang ini sekadar nampak garisan. Yang ni kau boleh pegang, dia memang berkeluk-keluk. Ini adalah daun pepijat. Okay. Okay, next kita ambil pokok ni. Again, kita bezakan dengan kunyit kita. Okay, this is kunyit. Okay, ini ini ada nampak beza lah. Banyak orang nampak beza dia. Sebab ini daun dia berwarna lebih gelap, dia hijau tua. Manakala kunyit macam biasalah daun kunyit. Okay, beza Okay, berbeza. So memang nampaklah tak sama. Even macam ni pun ada orang kata ini pokok kunyit. Tidak. Ini adalah pokok serai Aceh. Okay, serai Aceh ni sorry video hari ni panjang tau. Cak Ayung membebel sebab sakit tekak. Nak lawan sakit tu, I have to talk. Kena gunakan tenaga dalaman untuk bercakap. Wah. Okay, ini adalah daun serai Aceh. Serai Aceh ni dia sebenarnya Cak Ayung tahu dia sebagai herba lah. Okay, ni kunyit. Excuse me, dah tepi sekejap Okay, so ini adalah serai Aceh. Kita tengok sifat daun dia hampir menyerupai pokok kunyit. Okay, tetapi daun dia lebih gelap. Okay, dia ni tak ada isi rhizome sebaliknya cuma akar macam akar lalang. Nampak? Dia cepat biak. Kejap je. Okay, so pokok serai Aceh ni, kita bila kita masak, kita tak ada serai, kita bagi laman, kita tanam pokok ni kan, ambil ni sebagai pengganti. Masak tom yum, letak serai Aceh, best. Dia bukan setakat menyedapkan makanan sebagai perisa makanan. Serai Aceh ni merupakan dia sebenarnya adalah sebagai anti stress atau dia meredakan ketegangan. So kalau biasanya orang guna untuk masakan dalam masakan untuk orang-orang pantang, atau kita gunakan untuk mandi orang pantang, atau untuk anak-anak yang demam panas, kita gunakan, dia akan meredakan ketegangan, meredakan panas badan. So kalau you tak percaya, cubalah. Kalau tak nak beli dulu tak apa, ambil sebatang, masak dalam korang punya masak tom yum ke masak sup. Lepas tu tengok apa kesan dia, bagi tahu ke Cak Ayung. Lepas tu baru boleh beli kan. Okay, this is serai Aceh. Cak Ayung suka sangat pokok ni sebab dia cepat biak. Cepat biak dan sangat, kata orang, multi purpose, sangat berguna. Okey, yang kau kena tanam seperdu kat rumah. Okey, kau beli dapat sebatang macam ni pun, tapi Cak Ayung tak bagi sebatang Lepas ni kalau nak kau kena masak dapat Cak Ayung. Ada key. Okey, kau ambil sebatang ni pun, dia akan biak cepat. Dalam 2 bulan dah penuh dah. Kau nak kena alih lagi dah. Okey, ni adalah serai Aceh.
Pepijat tadi dah kita ada satu lagi. Okey, kita ada ni. Okey, kita tengok balik. Ni sifat asal kunyit Okey, kunyit. Kau jangan confuse tau. Kunyit. Ni kunyit kuning. Yang ini adalah kunyit, tapi kunyit merah. Sama sifat dia dengan kunyit. Sama Okey. Tetapi jangan tengok. Kalau tadi kekunci dia dekat perdu dia jenis merah. Pangkal. Yang ini seluruh batang dia sehingga pelepah ni sebelum sampai ke daun berwarna merah. So ini adalah kunyit merah. Okey? Kunyit merah. Tengok sifat daun sama, tapi sifat pelepah batang dia merah seluruhnya sampai ke bawah. Okey? So ini adalah sebagai salah satu ramuan jamu. Salah satu ramuan jamu. So kalau you all masuk dalam korang punya lauk, Cik Ayun I tak jamin you apa jadi dengan korang punya lauk Okey. So ini antara perkongsian Cik Ayun tentang pokok-pokok yang ada kat laman lah, yang biasa korang boleh jumpa, yang menyerupai kunyit. Ingat? Menyerupai kunyit. Dia sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Even setengah tu nama pun lain. Okey, Cik Ayun ulang balik. Kita ada kunyit masakan. Kita ada temu pauh yang orang guna buat jeruk, buat lauk, buat ulam. Kita ada temu kunci yang orang guna buat ulam dan buat jamu. Ni temu kunci pangkal dia merah, nampak? Yang ini adalah kunyit merah, batang dia merah sampai atas, buat jamu. Ini tak cerita lagi ni. Okey. Ini nama dia ganyong. Kalau orang kampung-kampung bohong tak tahu. Ganyong ni dia tinggi tau. Boleh sampai 6 kaki 7 kaki. Ganyong ni orang dulu-dulu dia ada ubi tau dalam ni tau. Orang dulu-dulu dia buat makan ganti beras. Sama ada dia campur dengan beras atau dia masak dia saja. Dia panggil ubi ganyong dia ada bunga yang saya bela, bunga tak sure lah bunga kalau apa. Tapi dia macam ada bunga tau. So ni tengok macam daun kunyit, tapi dia banyak beza dengan daun kunyit sebab daun dia lebih bulat berbanding kunyit. Ini kunyit tadi kan. Daun dia lebih bulat dan ada warna merah-merah kat tepi ni. So ini adalah ganyong Ganyong ni pokok dulu-dulu ni. Tapi setengah orang buat perhiasan kat tempat kita sekarang ni. Okey, repeat balik. Ini kunyit masak. Ini serai Aceh. Ini pepijat. Nal sangat sedap dengan tempoyak. Okey, ini adalah ganyong. Nak rasa macam makan zaman Jepun, makanlah ganyong, bawah tu ada ubi dia. Ini adalah kunyit merah. Tengok batang dia merah, pelepah dia. Yang ini adalah temu kunci. Dia cuma merah kat bawah ni je. Ini adalah temu pauh orang buat ulam, buat jeruk. Okey, sekian pagi ni perkongsian Cik Ayung yang sedang sakit tekak, tapi alhamdulillah nampak mula pulih bila bercakap. Alhamdulillah. So perkongsian Cik Ayung tentang pokok-pokok yang ala-ala kunyit sama tapi tak serupa. So tambahkan ilmu, tingkatkan amal. Jom kita bersatu. Assalamualaikum.